Oh, saya ni kalau tekad di daerah ni, saya dah jadi qadi daerah itu, daerah ni. Saya tahulah sepak terajang ni tarekat. Cuma saya ingin tanya satu saja. Pada ahli-ahli tarekat, pada ustaz-ustaz yang amal tarekat. Kalau tarekat ni memang penting, memang terbaik, kenapa tak dimasukkan oleh Allah dalam rukun Islam yang 5? Itulah tuan-tuan. Kita boleh jawab, itulah cara Allah menyorokkan benda yang mahal-mahal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah kita pada malam ni, saya akan huraikan maksud firman Allah Ta'ala yang sangat ringkas, yaitu akhir ayat 56 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin. Tuan-tuan ada tertarik hati tak dengan firman Allah Ta'ala ni? Kalaulah Allah ganti inna 100 juta qaribum minal muhsinin, macam mana? Macam mana tuan-tuan? Kalaulah digantilah inna 100 juta ringgit qaribum minal muhsinin, macam mana tuan-tuan? Semua tak mau tinggal. Semua nak kejar. Betul tak? 100 juta dengan rahmat Allah itu besar mana? Besar mana? 100 juta ringgit dengan rahmat Allah besar mana? Besar? Itulah. Fikiran manusia ini tak betul. Bila katalah takdirnya Allah ganti, sesungguhnya 100 juta ringgit sangat hampir kepada orang-orang yang muhsinin. Agak kita tak mau ketinggalan. Masing-masing nak bentuk diri sebagai seorang muhsin. Kenapa dapat 100 juta ringgit? Tapi bila Allah sebut inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, ini tawaran apa ni? Betul tak? Saya ngajar dah bertahun, tak ada seorang pun tanya saya. Ini tunjukkan tak ada perhatian. Bukan saja kita, ulama pun. Tuan-tuan ada pernah ulama terangkan ni? Ada tak? Tak ada. Kawan saya ramai ulama, orang-orang alim. Tak ada. Dalam Quran ini satu saja. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi pada malam ni, kalau tuan-tuan boleh bangkitkan keyakinan bahawa inilah tawaran yang Allah tawarkan kepada umat Nabi Muhammad yang paling besar, yang mesti kita kejar, yang mesti kita dapatkan. Kalau tuan-tuan boleh macam itu, dah cukup dah. Adalah faedah ni, bukan ni. Datang kemari, bertawajuh. Kalau tidak, apalah. Rahmat Allah itu, tuan-tuan, apa di antara rahmat Allah yang kita terima? Yang Allah janjikan itu apa dia? Tak terbilang, tuan-tuan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu kira, bilang
nikmat Allah tak terbilang. Nikmat Allah itulah di antara rahmatnya. Tak ada bandingannya. Seluruh kebaikan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ringkas ni, Allah ajak umat Nabi Muhammad ni khasnya ya, supaya menjadi seorang muhsin. Kita semua menjadi seorang muhsin. Kumpulan orang-orang muhsin ni jadi muhsinin. Bila kita jadi seorang muhsin, kita membentuk ya masyarakat muhsinin, maka kita ditenggelamkan oleh Allah dalam rahmatnya, dunia dan akhirat. Itulah kita tak nampak ni tawaran ni. Setelah kita menyedari tawaran Allah yang begitu hebat, tentulah kita bertanya, takkan diam dia, macam mana cara, macam mana jalan, macam mana kaedah, macam mana manhaj yang mesti kita ikut supaya kita menjadi seorang muhsin. Apa caranya? Banyak solat. Banyak solat ke? Tak berhenti-henti siang malam. Banyak puasa ke? Bukan banyak, bukan membanyakkan solat, bukan membanyakkan puasa. Tapi bila saya buat macam ni, saya berikan solat. Tadi saya dah bacakan ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itulah. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu berzikir sebanyak-banyaknya. Ada tak dalam Quran? Ya ayyuhallazina amanu shollu salatan katsira. Ada. Wahai orang-orang Islam, berpuasalah kamu sebanyak-banyaknya. Ada. Wahai orang Islam, pergilah haji sebanyak-banyaknya. Ada. Tak ada. Tapi tentang zikir, Allah perintah kita supaya sebanyak-banyaknya. Sehingga amalan zikir itu setiap detik. Amalan zikir itu hak setiap detik. Sebab itu satu-satu amalan dalam Islam yang tak boleh diqada ialah zikrullah. Hari ini kita tak zikir, besok kita nak qada. Besok tu bila kita nak qada? Bila masa berlalu, habislah. Satu-satu amalan yang tak boleh diqada kerana tidak ditetapkan waktunya ialah zikrullah. Ada hak sepanjang detik. Kalau saya sebut hak sepanjang waktu, mungkin kita kata tidur. Macam mana? Setiap detik, jaga maupun tidur 24 jam. Kalau kita dah biasa, seperti Rasulullah, seperti sahabat, seperti yang Allah contohkan dalam Quran, ulul albab, alladzina, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Siapa belajar bahasa Arab dia tahulah. Alladzina yadhkuruna Allah, itu fi'il mudhari'. Mereka itulah orang yang sentiasa berzikrullah sepanjang masa dalam keadaan hidup macam mana pun, berdiri ke duduk, berbaring. Ya, jaga, berdiri, duduk itu jaga, berbaring itu tidur.
Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Zikir dan terus bertafakur. Zikir gandingannya ialah tafakur. Siapa yang dah suluk, dah beramal dengan Naqsabandi, tafakur itu sama dengan maknanya dengan muraqabah. Zikir dan muraqabah. Zikir dan tafakur. Rasulullah SAW sepanjang masa 24 jam jaga maupun tidur terus berzikir dalam hati. Karena Rasulullah bersabda, inna ainaya tanamani wa la yanamu qalbi. Dua mataku tidur tapi hatiku tak tidur. Kenapa? Semasa tidur hati Rasulullah secara otomatik Allah, Allah. Mana orang tidur boleh ingat Allah? Macam mana orang tidur boleh berzikrullah? Saya dapat satu cerita yang meyakinkan saya. Cerita ini saya dapati daripada rakan baik saya. Siapa dia? Bukan sebarang orang, tuan-tuan. Datuk Dr. Muhammad Nur Marah Hakim. Dia pakar sakit mata di Hospital Besar Kuala Lumpur. Dialah yang menjadi pengurusi masjid Hospital Besar. Dalam tahun 80-an, dia selalu jemput saya baca khutbah jemaat. Dari situlah saya berkenal rapat dengan dia. Akhirnya saya dapat tahu dia ikut tarekat Naqsabandiyah, Khalidiyah, bersolok banyak kali. Saya terperanjat. Saya tanya Datuk, orang profesional macam Datuk ni zaman sekarang, kalau saya tengok dia sembahyang pun saya dah bangga. Tapi ini Datuk, sudahlah. Bukan sembarang zikir, ambil tarekat Naqsabandi bersolok pula. Apa faktor yang mendorongkan Datuk ni ambil tarekat ni? Dia cerita, tuan-tuan. Satu hari dia buat operasi seorang pesakit mata di Indonesia. Bila dah dia operasi, bius tu, kesan bius tu dia tak sedar. Datuk Mak Nur ni dia dengar jantung. Dia tak beranjat. Jantung pesakit ini betul-betul bunyi Allah, 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 Allah. Dia tengok alat dia, alat aku ni rosak ke? Tukar, pinjam yang lain. Pun Allah, 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 Allah. Akhirnya dia dengar lama. Setengah jam lebih dia dengar Allah, Allah, Allah. Semakin terang. Bila orang ni dah sedar, apa ni? Ini guru kami, tarekat Naqsabandiyah. Itulah orang itulah Muhammad Nur jadikan guru tarekat Naqsabandiyah. Siapa dia? Orang ni siapa dia? Syekh Qadirun Yahya. Yang ulama ya, pihak Jabatan Agama Malaysia ni ada yang menyesatkan dia. Kenapa ahli zikir disesatkan? Supaya sempurna. Rasulullah disesatkan tak? Rasulullah pun kena hukum sesat. Orang Quraisy kata, sabakta anta ya Muhammad. Oh, kalau macam ni ya Muhammad, engkau telah sesat. Kerana engkau telah ikut agama Sabaiyah. Agama Sabaiyah pada masa itu, tuan-tuan, dalam pandangan masyarakat Quraisy di Kota Mekah, agama yang sesat. Sedangkan agama mereka sendiri pun sesat, sembah berhala. Ya, ini biasalah ya. Kafir sama kafir kesesatkan. Jadi Nabi Muhammad pun pernah disesatkan. Orang tarekat ni kalau disesatkan tu biasa. Jadi Qadir Yahya ni memanglah hebat, tak habis-habis.
Sampai sekarang pun masih ada yang menganggap sesat. Dia orang ni tak pernah jumpa, bersemuka, bercakap. Saya pernah bercakap 3 sisi. Satu sisi ni 2 jam, 6 jam. Don Yahya ni sangat teguh tauhid dia. Dia faham tauhid. Ya. Sebab apa? Dia bercerita dengan saya, Ustaz, datang Raja Jin dengan apa janji. Dia datang menemui saya. Kalau dia mau khidmat dia ada apa itu rakyat jin dia 300,000. Kami masyarakat jin boleh tolong tuan. Apa jawab Don Yahya? Ini dia sendiri yang cerita dengan saya. Bukan orang cerita pada saya. Dia kata cukuplah saya dengan Allah. Cukuplah. Terima kasih. Ya. Coba kalau kita tuan didatangi jin macam tu. Tawarkan 300,000 pembantu. Macam mana? Terbangkan ke sana, terbangkan ke sini. Macam mana? Itu dia sendiri cerita dengan saya. Dia dapat membasmi amalan-amalan khurafat di beberapa buah kampung di Indonesia. Antaranya amalan menyemah. Di sana kalau menyemah ni tuan-tuan, sembelih lembu atau kerbau, kepalanya itu ditanam di tengah-tengah jalan. Tempat-tempat yang sudah biasa. Itu dia dapat membasmikan, ini tidak boleh, ini syirik. Tapi di sini Don Yahya ini sesat. Pasal apa? Semuanya atas meja. Semuanya atas meja. Mesyuarat atas meja. Oh, dia ni begini, Don Yahya begini. Oh, kalau gitu sesat. Senang je. Hukum atas meja. Seorang ya, dengar bercakap dia 6 jam pun. Kesian. Banyak salah faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita balik semula kepada tadi ya. Pentingnya kita merenungkan dan berusaha sepenuh hati untuk menerima tawaran Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang muhsin. Amalannya ialah membanyakkan zikir. Tapi bukan sebarang zikir ya. Karena bila kita belajar zikir ni, kita mesti faham. Zikir itu ada 2 jenis. Bacalah kitab Hidayatus Salikin yang disusun oleh Syekh Abdul Samad Palembangi dalam bab zikir itu. Dia kata apa? Zikir itu 2 jenis. Zikir hasanat dan zikir darajat. Jadi zikir yang bila diamalkan boleh menyampaikan kita ke derajat ihsan menjadi seorang muhsin ialah zikir darajat. Zikir darajat ini ialah zikir yang disusun khas oleh ulama tasawuf yang dikenali dengan tarekat. Jadi kalau tuan-tuan ambil tarekat itu dah betul lah. Langkah tuan-tuan itu dah menepati. Sebenarnya tuan-tuan, zikir hasanat, zikir darajat, dua-duanya yang menyusun ulama tasawuf. Tapi kita tak tahu. Macam zikir lepas solat, ya, yang semua masjid, semua surah, semua kita amalkan sama aja. Antara lain mengandungi subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 100 kali itu.
Tu siapa menyusun? Siapa menyusun? Ha? Siapa yang menyusun? Kita beramal tak tahu siapa menyusun. Rugilah. Yang menyusun orang yang sama. Menyusun tarekat. Apa dia? Tarekat Satariyah. Siapa yang menyusun? Seorang ulama di Madinah yang bernama Syekh Ahmad Qasasi. Sebab itu wirid-wirid yang di Masjid Syura yang diamalkan di sini di Indonesia yang sama saja ini dinamakan Aurat Qasasiyah. Ambil sebenar Syekh Ahmad Qasasi. Kadang-kadang dinamakan juga Aurat Madaniyah karena Syekh Ahmad Qasasi ini duduk di Madinah. Tarekatnya tarekat apa tadi? Apa dia? Satariyah. Daripada Madinah sampai ke sini siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Seorang muridnya. Siapa dia? Syekh Abdul Raub Singkil. Kalau tuan-tuan nak lebih jelas lagi, kalau pergi ke Serban, singgahlah pejabat mufti. Ya, singgah pejabat mufti, dia ada di pejabat mufti Negeri Sembilan ni ada 4 jual buku. Mintalah, ya, saya nak beli atau saya nak minta buku Aurat Qasasiyah atau Aurat Madaniyah. Kitab ini ditulis oleh seorang pensyarah UKM yang kemudiannya berpindah ke Universiti Islam Brunei. Tak salah saya, Dr. Sulaiman Ibrahim. Dia dah meninggal dunia, 7-8 tahun lepas. Meninggal dunia umur muda, dalam 45. Karena sakit kanser apa kan, saya lupa. Sakit pinggang. Buku tu tak salah free je. Jadi zikir dalam tarekat itulah yang kita pelajari, kita amalkan, insya-Allah menyampaikan kita ke derajat ihsan. Menjadi seorang muslim tu memang sangat penting. Sangat penting. Sangat hebat kalau dapat. Sebab apa? Apa sebab? Sahabat-sahabat Nabi pun dapat kedudukan istimewa pun mesti banyak zikir. Isteri Nabi pun dapat kedudukan yang sepatutnya di akhirat nanti bukan kerana isteri Nabi, tapi kerana menjadi seorang muhsinah, seorang muhsin. Kita pun sama saja. Faham tak ni? Boleh faham tak? Bukan dah mentang-mentang isteri Nabi tentulah dia tinggi tempatnya sama Nabi. Tak. Kalau tidak sampai ke tingkat ihsan, tidak menjadi seorang muhsinah, tak boleh. Coba dengar ayat. Lil muhsinati minkunna, bagi siapa yang sampai ke tingkat ihsan menjadi seorang muhsinah, isteri Nabi ini, minkunna, kunna itu isteri Nabi, ajrun azimah,
pahala yang besar. Isteri Nabi nak dapat pahala besar mesti sampai tingkat ihsan menjadi seorang muhsinah. Maknanya tiket sebagai isteri Nabi itu tidak otomatik dapat kedudukan istimewa di akhirat, tidak. Mesti menjadi seorang muhsinah. Kalau nak penuh ayat ni tuan-tuan, ayat ni penuhnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntunna, wa istri-istri Nabi, sekiranya kamu ni, masa itu bukan Allah. Sekiranya kamu maukan, wa in turidna Allah wa rasulah, kedua maukan Rasul, Badarul akhirah, ketiga kebaikan akhirat. Fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azimah. Syarat mau Allah, mau Rasul, mau kebaikan akhirat. Seorang yang maukan Allah, maukan Rasul, maukan kebaikan akhirat ni syaratnya apa? Nak banyak zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Betul tak? Jadi isteri Nabi pun kena banyak zikir. Bukan duduk ya senang lenang, banyak zikir. Kalau permata itu pun masih murah. Permata yang mahal-mahal. Antara yang mengatakan amalan zikir ini seibarat permata yang mahal-mahal ialah Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i ada bercakap begini, kamu jangan taburkan permata yang mahal-mahal itu di merata-rata tempat, nanti dipijak, dikencing oleh kambing. Faham tak ni? Maknanya, kata Imam Syafi'i, amalan zikir ni amalan yang paling mahal. Jadi jaga. Kalau sebarkan pun kena tempatnya, kena orangnya. Orang yang tak mau, orang yang anti tarekat jangan diajar. Nanti dia jadikan bahan sendagura je. Dekat TikTok tuan-tuan tengok, dekat Facebook tuan-tuan tengok. Orang berzikir la ilaha illallah bergoyang. Zikir la ilaha illallah tu diganti dengan nyanyian Tanjung Katung. Tuan-tuan ada tengok? Ada? Oh, rugilah. Orang berzikir sambil berdiri bergoyang badan. Agak laju sikit, kuat sikit goyangnya tu ya. Kalimah la ilaha illallah dibuang, ditukar dengan nyanyian Tanjung Katung. Tahu tak nyanyian Tanjung Katung? Siapa yang hafal boleh lah ini. Saya ingat apa tu perkataan tu Tanjung Katung apa. Jadi macam sesuai lah gerak tu. Ya orang komen macam-macam. Ini nyanyi kan, ini zikir ni. Itulah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali itulah. Ya, permata mahal-mahal ditabur di rata-rata tempat, dipijak, dikencing, diberak oleh kambing. Itulah, betul lah. Itu yang gantikan kalimah la ilaha illallah dengan nyanyian Tanjung Katong itu kambing lah tu. Betul tak? Kambing lah.
Ada satu buku yang saya terbaca, Imam Syafi'i cakap itu. Tuan Guru Imam Ishaq pun selalu bercakap. Jangan taburkan permata yang mahal-mahal di rata-rata tempat. Nanti dipijak oleh kambing, diberak oleh kambing, dikencingkan oleh kambing. Jadi, amalan zikir ni amalan yang sangat mahal. Sangat disanjung oleh orang Islam di zaman awal. Kurun pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Tapi zaman sekarang ni abad 15, dah tak ada harga dah. Tak ada harga. Sedangkan amalan inilah yang disebut oleh Allah dalam Quran banyak kali. Banyak kali. Sehingga tadi inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Nak jadi seorang muhsin mesti banyak zikir. Kalau di dalam Quran, siapakah yang banyak zikir? Siapa yang banyak zikir dalam Quran? Golongan ulul albab. Tengoklah. Orang banyak zikir dalam Quran pun dapat title yang hebat. Apa dia? Ulul albab, selain daripada muhsin, ulul albab. Ulul albab ni, saya pernah ditanya oleh jemaah kita, apa nak terjemah Kita kalau gunakan istilah moden dah. Hati first class. Boleh tak? Boleh tak? Hati yang first class. Bukan sebarang hati. Tapi itu beranglah pada tuan-tuan. Sebab first class tu hebat kan? Hati yang first class. Kalau kita gunakan, kalau kita nak fahami ulul albab ni, gunakan kalimah albab itu pun boleh. Hati kita ni ada 7 lapis. Dimulai yang di luar tu akal. Yang kedua lun. Yang kedua ni maknanya semakin rahsia. Semakin rahsia. Semakin mahal, makin rahsia, makin dalam. Maknanya akal dengan sodron tu lebih hebat dayanya, kekuatannya, kecanggihannya. Pasal apa? Akal, perkara yang tak masuk akal susah. Tapi sodron dia boleh memahami yang akal tak boleh faham. Lepas sodron tu yang ketiga lagi dalam qalbun. Lagi dalam fuadun. Lagi dalam saghafun. Lagi dalam lubbun. Inilah lubbun. Daripada lubbun tu albabun. Maknanya ulul albab itu ialah mereka yang mampu menggunakan lub. Kita ni akal pun susah. Akal pun susah. Jadi albab itu tuan-tuan boleh guna lubun yang Allah kurniakan. Itu tingkat yang lebih canggih daripada yang di atasnya. Lebih canggih daripada fuadun, lebih canggih daripada saghafun, lebih canggih daripada qalbun, lebih canggih daripada sadrun, lebih canggih daripada aklun, lubun. Bila lubun ini dapat digunakan, jadi ulul albab dengan sendirinya yang akhir. Yang akhir sekali apa? Sirrun. Maka sirrun pun dapat diguna. Lubun tu tempat menerima
Sirron itu tempat menyimpan. Faham tak menerima? Menerima iman, menerima keyakinan, menerima ilmu, menerima apa saja. Hidayat Allah diterima di mana di dalam lub. Lepas itu tersimpanlah dalam sir. Terrekod pada sir. Sir ini yang seperti apa? Seperti arkib, tempat menyimpan seluruh maklumat. Habis kalau kita hanya pakai akal je macam mana? Apa yang kita simpan kat sir? Tak ada. Situlah. Di sinilah tuan-tuan pentingnya kita berzikir supaya kita dapat menggunakan lub. Lub ini kadang-kadang diganti dengan istilah roh. Istilah roh. Jadi yang 7 tadi oleh kerana menyukarkan orang ramai, ulama tasawuf, kebijaksanaan ulama tasawuf diringkaskan kepada 4. Pertama, aklun. Yang kedua, qalbun. Yang ketiga, ruhun. Yang keempat, sirrun. Aklun, qalbun, ruhun, sirrun. Jadi mudah sikit. Kita nampak. Bila saya sebut aklun, qalbun, ruhun, sirrun. Nampak tak? Lebih mudah kan? Lebih mudah kan? Itu ulama tasawuf ni pandai. Nak guna 7 tu susah. Mereka pun menghadapi kesukaran. Tapi bila diringkaskan kepada 4, aklun. Akal tak berubah akal. Yang kedua, qalbun. Hati tadi diambil satu saja, qalbun. Kemudian lubun tu ditukar dengan ruhun. Dan akhir sekali sirrun. Yang 7 itu ada disebut dalam hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman, banaitu fi jawfi bani Adam qasran wa fil qasri sadran wa fi sadri qalban wa fi qalbi fuadan wa fi fuadi saghafan wa fi saghafi lubban wa fi lubbi sirran. Akhir hadis ini selalu menunjukkan wa fi sirri ana. Yang akhir kali itu. Sirri ana. Ini dalam ajaran ilmu hakikat yang salah. Allah itu dalam sedang maksudnya bukan macam tu. Wa fi sir barulah dia kenal Allah. Faham tak ni? Dua. Fi sirri ana, makna dalam sir itulah aku. Makna dari segi bahasa, Allah itu bertempat dalam sir kita. Tapi itu salah. Sebab Allah tak bertempat. Makna yang kedua, Allah itu pada sir itu maknanya, siapa di antara orang beriman yang mampu menggunakan sir, barulah dia dapat kenal Allah. Kan tak? Kalau akal, kenal pada ilmu. Kalau sir, itu kenal sampai kepada hakikat dan ma'rifatullah. Ada beza. Kalau tuan-tuan tengok dekat TikTok ada dekat apa itu ajaran ilmu hakikat. Kalau di Indonesia itu ada seorang ustaz. Ustaz Iswardi. Tak salah saya nama. Tak salah saya, cuba tengok TikTok. Betul? Ustaz Iswardi, bukan main hebat. Jangan terpesona Sebijak mana manusia ini bercakap tentang akan sampai. Sebab untuk sampai pada hakikat dan makrifat itu menerusi zikir. Antara orang yang sampai hakikat makrifat itu dah orang yang sampai tingkat ihsan.
Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Hakikat dan makrifat itu kerja Allah, bukan kerja manusia. Rasulullah pun tak boleh bagi, Rasulullah pun tak disampaikan. Tapi mereka ini hafal kata-kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, Araftullah billah. Aku dapat makrifatullah kerana Allah sendiri yang bagi. Tapi bila dia menghuraikan makrifat tu, dia cakap. Ya, orang ramai yang tak tahu, dah dengar tu, dah dapat hakikat makrifat. Itu cerita manusia, tuan-tuan. Nak sampai pada hakikat makrifat, hakikat dan makrifatullah tu dengan zikir. Orang yang telah dapat hakikat makrifah ni ialah golongan muhsin. Yang sampai ke tingkat ihsan jadi seorang muhsin, itulah orang. Lagi pun kalau tuan-tuan tengok syarahan orang-orang hakikat, ada tak dalilnya? Ada tak dalilnya? Tak ada dalil kan? Tak ada dalil. Cakap saja. Jadi zikrullah itu di zaman awal sangat mahal. Orang sanjung. Ibarat apa tadi? Permata yang sangat mahal. Tapi bagi orang Islam di akhir zaman ini, zikrullah itu tak ada harga. Amalan yang curut. Kalau macam kita, sabar juga, ini ulama, setengah ulama pun. Soal pula dengan soalan yang hebat. Kalaulah zikrullah, oh saya ni kalau tekad di daerah ni, saya dah jadi qadi daerah itu, daerah ni. Saya tahulah sepak terajang ni tarekat. Cuma saya ingin tanya satu saja pada ahli-ahli tarekat, pada ustaz-ustaz yang amal tarekat. Kalau tarekat ni memang penting, memang terbaik, kenapa tak dimasukkan oleh Allah dalam rukun Islam yang 5? Itulah tuan-tuan. Kita boleh jawab, itulah cara Allah menyorokkan benda yang mahal-mahal. Betul tak? Saya dulu tuan-tuan duduk di PJ SS2. Mula duduk tahun 80. Mula masuk rumah yang saya beli itu bulan 12 tahun 79. Satu bulan tu masuk tahun 80. Di situ perompak-perompak Cina. Perompak rumah sini ke, boleh katakan tiap-tiap bulan ada saja. Kedai emas pun dirompak siang-siang. Ya. Macam mana saya letak? Saya fikir, kalau perompak ni dia pecah rumah, yang dicari di mana? Laci kan? Bilik kan? Saya bungkus mas-mas isi saya, anak saya, taruh dalam kasut, letak tengah halaman rumah. Tahu tak dia? Agak-agak kalau perompak datang, dia tahu tak tu dalam kasut buruk tu? Tak tahu kan? Kasut buruk letak depan rumah kita. Kena hujan, kena panas, itu terbalikkan dah sikit. Itu saya dah buat tu. Kalau saya bukan cakap, memang saya buat. Tentulah pikiran perompak ni mesti simpan kat bilik. Macam itulah Ustaz tadi. Kenapa zikrullah ni tak dimasukkan dalam rukun Islam yang 5? Kalau memang betul, mestilah. Kita jawablah. Itulah cara Allah menyuruhkan rahsia-rahsianya. Supaya orang yang benar-benar dapat hidayat saja dapat. Sehingga orang tu, tuan-tuan, orang alim tu. Jadi sekarang ni, saya dah amalkan rukun Islam yang 5. Sudah berpegang dengan rukun iman yang 6. Kalau saya tak berikat, apa hukumnya? Tak sah ke?
Oh, hebat betul. Tapi guru saya, Imam Ishaq, jawab dengan satu ayat Quran. Ayat itu saya lupa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina. Aku mula ayat itu saya. Idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Saya ingat ujung ayat. Orang munafik itu bila bangun sembahyang malas. Mereka itu tak zikir kecuali sikit. Wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Yang ingat tu. Siapa yang zikir sikit? Jadi Imam Ishaq bacakan ayat itu, ya dah cukup lah. Tidakkah kita ni bimbang takut? Tidakkah kita ni bimbang ibadat-ibadat kita ni jadi ibadat seperti ibadat orang munafik? Tidakkah kita ada kebimbangan macam tu? Adakah kita rasa, oh dah, amalan saya dah okey. Siapa berani cakap itu? Amalan saya dah okey. Ada? Tak berani. Termasuklah ustaz itu sendiri pun tak berani. Memanglah ada amal. Tapi kata Imam Ishaq, sepatutnya kita bimbang. Kalau amalan kita menjadi amalan orang munafik. Orang munafik juga zaman Rasulullah zikir, ikut juga Allah, Allah, la ilaha illallah. Tapi sikit. Dah sikit itu berpura-pura saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itulah kita nak dapat uswah hasanah Rasulullah, ada 3 syarat dia. Maukan Allah, maukan kebaikan akhirat, zikir banyak-banyak. Sebab itu doa munajat yang diajar dalam tarekat Naqsabandiyah itu sama juga dengan zikir apa ni tarekat lainnya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi anta maksudi, maukan Allah dan Rasul dan kebaikan akhirat. Wa ridhaka matlubi, itu saja. Tapi memang susah tuan-tuan, akhir zaman kita nak berzikir memang susah. Sebab Allah dah sebut dah. Sudah disebut dalam Quran. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. As-sabiqun as-sabiqun itu ialah orang yang banyak zikir. Ulaikal muqarrabun. Golongan muqarrabun itu juga orang zikir. Nak jadi syarat nak masuk ke dalam golongan muqarrabun mesti banyak zikir. Banyak zikir, kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan as-sabiqun, barulah muqarrabun. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ayat 11 surah Al-Waqi'ah. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Surganya pun Allah dah beritahu. Di mana? Jannatin na'im. Sullatun minal awwalin, ramai bilangan mereka di zaman awal Islam. Wa qalilum minal akhirin, sangat sikit di zaman akhir seperti zaman kita. Sebab itu kita bertakat ni memang kita bertuah lah. Cuma kita nak beramal atau tidak, itu saja. Sahabat-sahabat pun bukan semua dapat keridhaan Allah secara automatik, tidak. Ayat ke-100 surah
ayat 100 surah Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Al awwalun minal muhajirin wal ansar. Sahabat-sahabat muhajirin atau sahabat-sahabat ansar hanya akan dapat keridhaan Allah apabila mereka banyak zikir. Jadi as-sabiqun al-awwalun. Itu dua istilah. As-sabiqun itu istilah. Maknanya orang-orang yang banyak zikir. Al-awwalun yang mencapai tujuan zikir sebenar, yaitu tazakkur. Minal muhajirin wal ansar berarti sahabat yang tidak banyak zikir tidak termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, tak dapatlah keridhaan Allah secara automatik. Mereka masuk surga. Yang paling takwa inilah golongan muhsinin. Di bawahnya golongan mukminin, di bawah sekali golongan muslimin. Paling takwa ialah mereka yang sampai kerja ihsan menjadi seorang muhsin. Bila beramal menjadi sebaik-baik amal. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Cukup terang. Umat Nabi Muhammad yang sentiasa dapat hidayah Allah bila beramal, amalan mereka terbaik. Kalau kita hubungkan amalan yang macam mana Allah terima. Dalam Quran, amalan yang Allah terima ialah amalan yang ahsanah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah karena amalan mereka menjadi sebaik-baik yang mereka lakukan. Ulaikal ladzina nataqabbalu, yang kami terima. Tapi Allah bukan macam kita, tuan-tuan. Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selain daripada Allah terima amalan kita yang aksana tadi, yang terbaik, yang diamalkan oleh golongan ulul albab, yang digelarkan juga ulul albab ni dengan hamba Allah. Allah juga terima amalan kita. Supaya amalan kita ni jadi sempurna, jadi amalan yang ahsan, yang terbaik, ya, dengan rahmat Allah, pemberian Allah, sifat Maha Pengasih Allah, Maha Penyayang Allah. Amalan kita yang tak sampai ke tingkat ahsan tadi, Allah sempurnakan. Jadi sempurna, jadi kita sedekah, kita tolong orang, macam-macam amalan baik. Amalan kita ni Allah tak boleh terima. Kenapa? Ikut piawanan tak sampai ke tingkat ahsan. Jadi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sempurnakan dulu amalan kita. Mana-mana kekurangannya Allah tutupi. Faham tak? Bila Allah tutupi kekurangan, kecacatan amalan kita, barulah Allah terima. Sebab itulah Ibnu Athilah kata dalam kitabnya Hikam, laula jamilu sitrihi lam yakun amalun ahlan lil kabul. Kalaulah tidak disebabkan Allah tutupi kekurangan, kecacatan amalan seseorang dengan tutupan yang amalan kita ni asalnya, tuan-tuan, tak boleh diterima oleh Allah.
Tapi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita semua, Allah tutupi kecacatan kita sehingga amalan kita itu jadi ahsan, jadi sempurna, jadi terbaik. Lalu Allah terima. Ya. Macam kita belilah, ya. Kita ni toke, beli barang-barang kampung. Orang kampung jual pada kita, ya. Barang-barang pertanian, ubi ke apa, tapi ada busuk sikit, tak apalah. Kita jadi toke yang baik. Itu ada. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang macam itulah. Kalau ikut akhlak Allah, kena maafkanlah. Tak apalah, kali ini saya maafkan. Saya selalu kena tangkap polis. Ya. Kenapa? Lari laju. Yang driver saya tu. Lari laju kena tahan. Ini dah bacaan ni dah 120 ni. Ini 110. Rayu tak apalah. Ini laju, kita bohong lah sikit. Pasal nak kejar masa ni ada apa ni majlis Maulid Rasul jam sekian ni dah jam berapa encik? Tak apalah. Bohong lah sikit. Banyak kali lah dulu dengan arwah Jimat Rostam. Amalan manusia ni tak ada yang layak diterima oleh Allah. Ada 4 sebab, tuan-tuan. Ada 4 sebab. Sebab yang pertama, amalan itu yang kita amalkan mesti hati orang yang beramal tu ikhlas. Syarat yang pertama ni pun tak ada. Hati ikhlas. Syarat yang kedua, orang yang beramal itu mestilah ingat Allah sepenuhnya. Khudur ma'allah. Ghayatul khudur ma'allah. Yang kedua ni pun tak ada. Syarat ketiga, ya, orang yang beramal itu mestilah tabari min khawlin wa quatin. Dia rasa tak ada daya, tak ada kekuatan. Maknanya, apa saja kebaikan yang kita buat itu datangnya daripada Allah dengan kodrat iradah Allah. Kita hanya menerima mata. Jasad kita, rohani kita memang tak sempurna. Jasmani kita tak sempurna. Maknanya banyak cacat celanya. Rohani kita pun tak sempurna. Banyak cacat celanya. Jadi, jasmani, rohani kita ni memang kedua-duanya banyak cacat cela. Macam mana kita boleh buat amal yang tak ada cacat cela? Boleh tak? Tak boleh. Dalam surah Insan, mungkin tuan-tuan tak sedar, ya. Ayat kedua suratul Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Diuli dengan apa? Sifat sombong pun ada, sifat takbur pun ada, sifat malas pun ada. Betul tak? Sifat tamak pun ada. Saya tengok satu video lah. Ada diuji lah. Tuan-tuan mungkin nampak. Sekumpulan monyet diletakkan buah ke ataupun roti, ya. Tiap-tiap monyet tu datang ambil satu atau banyaknya 2, tangan 2 tu je. Yang lain kawan-kawan datang semua dapat. Lepas tu ditunjukkan satu longgok makanan ke barang-barang, ya, untuk manusia. Manusia datang bawa apa ni? Bekal penuh. Sehingga akhir tak dapat. Tamak. Kera tak ada tamak.
Dia pisang ke apa? Satu je dia lari. Mungkin boleh tengok tuan, ada tu. Saya tertengok di mana saya lupa. Terus saya astagfirullah, monyet yang tak ada akal pun. Dia tahu ambil satu, dua je. Dia tangan dia dua tu kan, ambil dua. Tak ada. Tapi manusia, ni boleh ambil ramai-ramai. Yang bawa plastik besar penuh. Akhirnya, yang kemudian dapat tak? Nah, itu menunjukkan tamak. Bagus ni video ni. Dia tak cakap banyak-banyak tentang sifat tamak. Manusia rupanya ada. Tapi itu kera tak ada. Pelik tak? Jadi itulah tuan-tuan ni. Kerana semuanya sudah tercanai. Sudah jadi dodol sebatin kita, batin kita semuanya. Sebab itu kita tak boleh beramal dengan amalan yang sempurna. Sebab kejadian kita memang sudah dipilih. Cuma satu je lah ya. Zikirlah banyak-banyak. Ya. Banyak. Apa tu, saya dah terangkan banyak apa ni hikmah zikir ni. Pertama, zikir itu menghidupkan hati. Zikrullah itu menghidupkan hati. Dah hidup, diberi cahaya. Dengan zikir itu ada cahaya. Jadi hati kita hidup bercahaya. Bila hati kita hidup bercahaya, barulah hati kita boleh guna. Kalau tak ada zikir, hati kita mati, gelap. Boleh guna tak? Tak boleh guna. Ini menjual duit lama ni, apa hukum? Kan kalau duit RM1 lama tu dia boleh beli apa? 2,500 ke? RM1. Ini tak tahulah macam mana ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang tertentu ya. Duit lama. Untuk apa tak tahulah. Jadi boleh tak jual? Boleh saja. Ya. Dia orang bodoh. Tapi bila kita jual pada dia, dia kata kita yang bodoh. Sebab duit itu boleh begini-begini, tak apalah. Dia dah reda bagi ya, kita duit kita RM1, dia itu dalam hukum riba ada ya, jual emas dengan emas tu ya. Tu ada. Tapi ini yang RM1 itu ada nilai apa tak tahulah, nilai sosial ke, nilai apa ke tak tahu. Tapi ini kegiatan ni saya fikir kegiatan ni lah. Kegiatan-kegiatan salah. Terutamanya kegiatan apa, kumpulan orang-orang yang percaya dengan apa yang dinamakan sedut duit. Sedut duit. Saya ada tulis satu artikel dalam majalah Al-Islam dan tuan-tuan boleh tengok dekat Facebook saya. Tajuknya apa? Realiti kegiatan sedut duit. Ini kalau mereka yang terlibat dengan kegiatan ini tuan-tuan memang cari benda-benda ni. Benda-benda lama. Ya. Termasuklah dulang lama, ya, teko lama. Apa saja yang lama, lagi mahal. Saya nak ceritalah, ada seorang ustaz, dia pensyarah universiti, pensyarah di bidang akidah. Pensyarah di bidang akidah. Dia terlibat dengan kegiatan sedut wang. Saya memang baik dengan dia. Satu hari saya datang ke rumah dia.
hari Minggu ya. Dia cerita panjang. Mula-mula Zaid, kau tahu tak, aku nak tubuhkan satu syarikat keuangan Islam yang terbesar di dunia. Oi, macam mana awak dapat modal? Dia kata, semua kekayaan Allah punya. Allah dah tunjukkan kepada saya melambak melaut sejauh mata mandang. Bila-bila saya boleh duit ini jadi modal. Mahathir pun dah hubungi saya nak pinjam. Kerajaan Indonesia pun dah hantar wakil jumpa saya nak pinjam. Oh, ini hebat betul ni. Kata saya, ini semua pandangan-pandangan syaitan. Betul saya nampak, bukan syaitan. Saya nampak. Cuma saya nak nantikan ketah kerja. Ketah kerja penumpuan bank syarikat kewangan ni. Ketah kerja ni dah saya siapkan, tapi nak dapat tanda tangan Rasulullah. Oh. Rasulullah, iyalah. Rasulullah nanti akan datang dekat dalam Kaabah. Setiausaha saya ini akan datang ke sana. Rasulullah akan tanda tangan. Rasulullah tanda syarikat kewangan saya. Ini main-main ke apa ni, cerita khayal ni, kata saya. Betul, tunggulah. Terus tuan-tuan, seminggu lepas tu saya datang bawa kawan ni nak jual apa, nak jual tanah. Dia ni kawan saya baik, dia nak jual tanah sekian ekar, harganya sekian ribu. Boleh. Dia pun derakkan surat perjanjian, hari Rabu depan datang sini ambil duit. 20,000, 100,000 tuan-tuan. Jadi kawan saya ni yang jual tanah ni pun sampai hari Rabu datang ke rumah dia. Allah, duit banyak tapi belum diambil lah. Duit banyak tapi belum cukup masak, belum boleh diambil. Hari Rabu depan awak datang lagi sekali, insya-Allah. Kawan itu jumpa saya, kata saya tak usah pergi lah ini. Kali macam mana tuan-tuan, orang kawan saya juga tahu kegiatan usaha ni. Kawan saya ni, dia ada idea. Satu pagi Ahad, datang ke rumah kawan ni yang nak buka syarikat keuangan terbesar di dunia ni. Kawan saya ni, dia tipu ustaz ni. Kerana kesiankan dia. Dia kata, malam tadi aku zikir satu malam sampai subuh. Aku dapat natijah lah dalam zikir. Engkau percaya tidak? Tak, itu tak masalah. Tapi saya nak cerita juga. Engkau baik-baik, cuba engkau betul-betul telitikan siapa yang engkau anggap setiausaha engkau ni. Saya dalam mimpi saya tu, saya tak senang hati lah. Saya nampak orang ni, orang tak betul. Jadi bila dah kena tipu zikir satu malam, ustaz kawan saya ni pun percayalah. Dia selidikilah orang yang dilantik jadi setiausaha Rasulullah di minggu. Orang yang mengaku salib Rasulullah dalam Kaabah ni penipu. Jadi kawan saya ni, satu hari saya datang ke rumah dia, saya dah kena tipu lah. Orang itu tak betul. Tapi duit saya dah habis 200,000.
kawan saya ni ustaz ni habis apa 200,000. Itulah sedut duit. Duit dia kena sedut. Tapi macam mana dia nampak? Akak saya dia guna sihir. Dia nampak duit tu 50 dengan 100 berikat tu melaut. Saya fikir itulah kena pukar. Ini cerita apa? Cerita sedut duit. Ustaz ni pensarah universiti bahagian akidah. Saya selalu tegur dia tak percaya. Kerana dia lebih tua dari saya. Dia belajar pula kat Mesir, saya belajar ni je. Jadi ini tadi dah dapat duit, gunalah. Kalau segenggam tanah dia nak beli 10,000 pun boleh. Ya. Awak ambil segenggam tanah, saya beli 10,000. Boleh. Boleh tak? Apa tak bolehnya? Bukan kita tipu dia nak. Ya, katalah Haji, Aminan. Haji, engkau genggam segenggam tanah, engkau anukan, saya nak beli 10,000. Main-main ke? Tak ada, betul ni duit ni. Sah. Walaupun tanah segenggam tu tak ada harga, tapi kerana dia nak genggaman haji tu. Tapi kalau ikut dalam jual beli tu, yang dijual tu mesti ada harga. Itu hargalah, sebab dia percaya dengan mungkin hikmah yang ada pada haji. Genggamkan tanah segenggam, bayar 10,000. Tanah tu nanti dia boleh simpan mana-mana jadi ibu duit ke apa. Jadi ini kegiatan sedut duit ini jangan ikutlah. Di mana-mana semua tipu. Macam-macam Antaranya ada Doktor, saya ni masuk dalam program sedut duit, saya dah keluarkan sekian ribu. Ini yang terakhir ni, ketua kegiatan ni minta saya 8,000. Dalam masa seminggu nanti, duit saya yang dari itu dipulangkan semua, 8,000 ni semua, saya dapat pulangan sekian ribu. Kata saya, tak usah. Yang sudah tu sudahlah, memang tak balik. Ini 8,000, dia dah dapat lagi 8,000. Memang betul tuan-tuan. Tipu. Macam-macam ni. Ada dekat Pelda Bukit Serampang, Muar. Adik-beradik engineer. Seorang pegawai bank, seorang engineer. Adik-beradik. Ditipu oleh seorang pawang. Ada tempayan kecil itu, dalamnya itu ditaruh bawah pangkin bilik ayah dia yang tidur. Semua nanti bila dibuka dalam itu ada emas yang nilainya berapa juta. Tapi entah macam mana ayahnya itu sakit. Sakit ya. Saya datang ubatkan. Ayahnya tu kata kalau masuk dalam bilik ni rasa lain. Kita tanya-tanya tengok suluh bawah tu ada tempayang kecil. Ini apa Wak? Oh itu untuk peram harta. Anak saya buat tu. Belum cukup masa. Kita ambil je tempayang tu, kita buang. Anak dia mengamuk ni. Macam itu pun percaya tuan-tuan ya. Itu semua tak usahlah ya. Jadi saya fikir dah jawab lah ni. Boleh kalau kita ada RM1, orang nak beli RM10,000 pun boleh je. Itu terpulang apa? Dia kepercayaan yang karut-karut tu.
Ada lagi tanya? Assalamualaikum tuan. Dari izin tuan, mohon tuan kongsikan kaedah atau cara untuk mengajak isteri atau kawan baik atau ibu bapa kita untuk turut bertarikat. Untuk apa? Dikotari mereka tu tak boleh menerimanya. Bukan kita boleh terjejas. Ini macam mana kita nak ngajak kawan ke, saudara mara ke, keluarga ke untuk bertarekat. Ini memang tugas beratnya. Nabi sendiri pun ada pengalaman kan. Hingga turun apa ayat? Innaka la tahdi man akhbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau bukanlah orang yang memberi hidayat kepada orang yang kau kasih. Karena Nabi Muhammad nak ajak ya Allah cerita Rasulullah pilih berapa orang sahabat, engkau ni pergi ke kampung sana, orang Badawi sana, ajak mereka Islam. Sahabat ni pergilah, ajak masuk Islam. Mereka tak mau. Ya Rasulullah, mereka tak mau. Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu jangan putus asa, pergi lagi besok. Besok pergi lagi. Ajak lagi masuk Islam, tak mau juga. Dah banyak kali, 2-3 kali, 3-4 kali, tak tahu, tapi banyak kali. Ya Rasulullah, mereka tak mau. Ya Rasulullah. Akhirnya turun ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang sehingga orang itu berubah hati. Makanya orang Arab Badawi itu tetap tidak akan mau beriman selagi hati mereka tak mau. Ya. Jadi begitu. Kedua ni, kalau memang orang itu ada niat ya nak masuk tarekat, insya-Allah dapat. Kalau mereka memang tak mau, awal-awal tak mau. Awal-awal tak mau ni digelarkan tatabu bigori itba. Contoh tatabung tu macam Abu Jahal, Abu Lahab, ketua-ketua Quraisy lain. Memang mereka tak mau. Hati tak mau. Abu Lahab tak mau pasal apa? Pasal dia sendiri rasa dia yang lebih layak jadi Nabi dan Rasul. Pula kaya duit. Kau bodoh lah sebagai suami. Ini duit ni. Ya? Engkau bagilah kawan-kawan duit. Abu Lahab jadi Nabi. Pun tak jadi juga tuan-tuan. Jadi memang ketua Quraisy yang lain itu memang tidak mau. Itu dinamakan tatabuk. Bila tak mau, mereka tak nampak kebaikan Nabi. Yang mereka nampak keburukan Nabi. Sehingga dalam Quran ya, mereka nampak Nabi bertemu tengah jalan. Allah bagi tahu hakikatnya mereka tak nampak engkau ya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitahum yanduruna ilaika wa hum la yubsirun. Ya Muhammad, ketua Quraisy Mekah itu
memang nampak engkau dengan mata kepala mereka di mana-mana engkau berada. Di mana-mana engkau bertemu mereka. Wahum la yubsirun. Hakikatnya mereka tak nampak. Aha ni. Nampak tapi tak nampak. Orang tak berekat ni bukan tak nampak tarekat. Bukan tak nampak siapa bawa tarekat. Macam tak nampak. Sebab itu ada dalam surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan summum bukmum umyum fahum la ya'qiluna. Ini satu lagi ayat. Ya Muhammad, bandingan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu, bila engkau ajak masuk Islam, seperti jugalah engkau mengajak binatang. Binatang bila engkau ajak, dengar suara engkau. Dengar suara engkau, dengar seruan engkau. Tapi mereka itu tak faham. Pekak buta tuli. Fahum la ya'qilun. Binatang tu tak ada akal. Bukan tak. Bisa. Ayat-ayat Allah gambar orang Quraisy Mekah memang tak mau, memang menolak, memang tak nampak kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka nampak, hakikatnya tak nampak. Siapakah yang paling banyak melihat mukjizat Nabi? Tak ada orang yang paling banyak melihat mukjizat Nabi selain daripada Abu Jahal. Abu Jahal orang nombor 1 paling banyak melihat mukjizat Nabi. Tapi beliaulah juga yang paling keras menentang Nabi Muhammad. Dia rasa tak puas hati kalau tak dapat bunuh Nabi. Sebab itu bila perang Badar berlaku pada tahun 2, ada orang Quraisy Abu Jahal, kita kan sebenarnya nak pergi perang tu, dia ambil 3 batang anak panah, 1 ditulis kosong, 1 kalah, yang kedua menang, yang ketiga tu menang. Dia goncang-goncang, ambil 1, kalah. Goncang-goncang lagi, ambil kedua, kalah. Goncang-goncang lagi, ketiga, kalah. 3 tadi anak panah dipatahkan. Ini semua karut lah. Pasal apa? Dia nak pergi perang. Betul. Bila pergi perang, dia terbunuh dalam perang Badar. Betul, dia telikkan dia. Pasal apa? Dia dah tatabuk. Tatabuk tu perangai ni lah orientalis ya, nak buruk-burukkan Islam tu tatabuk lah. Tu perangai Abu Jahal, Abu Lahab macam tu. Jadi orang yang tak mau tarekat ni sama je. Cakap macam mana? Makanya. Apa mengkait dengan ayat yang Tuan bacakan tadi dengan satu amalan yang dibuat? Kait kan oleh seorang kawan saya. Kita malam sebelum dia tidur baca ayat cuma Kuat sikit, korang. Dekatkan sikit. Rapatkan mulut sikit. Rapatkan. Kuat. Tuan, apa berkait dengan ayat yang Tuan bacakan tadi dengan cerita kawan saya yang setiap malam dibaca ayat itu, satu hari rumah dia dipecah. Satu hari rumah dia? Dipecah, penyinaya lah.
Kena pecah. Dia pecah, dia maknanya masuk dalam rumah dia kan. Kemudian tu orang ceroboh tu tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Lepas tu kemudian Yalah, itu ujungnya. Itu ujung. Apa kaitan? Begini kalau menurut pandangan ulama, apa saja ayat Quran bila dibaca, hikmahnya ada, ya. Walaupun tak ada kaitan, hikmahnya ada. Cuma setengah ulama dia akan memilih ayat-ayat yang ada menyebut perkataan-perkataan yang berkaitan. Jadi di hujung ayat tadi ada summum bukmum umyum fahum la yaqilun, ya. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Ayat-ayat itu kan ada semena, tak boleh balik, tak ada akal, ya. Tak nampak. Dibaca itu dengan harapan Allah kabulkan, orang itu tidak nampak, orang itu tak boleh balik, akan didatangkan oleh Allah, ya. Itu satu. Ada pandangan kedua, hendaklah kita pilih ayat-ayat yang mengandungi perkataan-perkataan yang ada kaitannya. Itu yang kedua, ya. Katalah kita nak tahu rahsia jin, rahsia manusia, tipu daya jin, tipu daya syaitan ni. Ada dalam Quran tu ayat-ayat yang menceritakan tentang itu, ya. Ada yang bila kita telitikan maknanya itu, kita minta Allah tunjukkan. Misalnya ayat ini bermakna apa? Ya Allah, Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, arinal ladaini, Engkau tunjukkanlah kepada kami dua orang makhlukmu, dua jenis makhlukmu, minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia, adallana, yang menyesatkan kami, naj'aluma, supaya kami jadikan kedua-dua golongan makhluk ini tahta aqdamnya, di bawah tapak kaki kami, supaya mereka menjadi orang yang innal asfalin, jadi orang yang hina. Ini cerita di akhirat. Tapi bila kita baca ni, kita minta pada Allah dengan niat supaya Allah tunjukkan rahsia-rahsia ni. Maka bila Allah terima, dapatlah. Contoh yang mudah, ya. Yang mudah lagi supaya kita dapat faham. Dalam surah Yasin ada ayat, maka rasakanlah panasnya neraka ini disebabkan kekufuran kamu. Hadi jahmun lati kuntum tu'adun islawal yawma bima kuntum takfurun. Ini cerita besok di akhirat. Tapi bila kita baca, ya, kita minta pada Allah, ya Allah, Engkau datangkanlah panasnya neraka terhadap orang ini, terhadap syaitan ini, terhadap jin yang ada dalam badan ini. Ya, kalau Allah kabulkan, orang itu kepanasan, jin dalam badan itu kepanasan. Faham tak? Tapi ada juga ulama kata tidak semestinya ayat yang ada kaitannya macam tu. Apa-apa ayat Quran pun tak apa. Ya, apa-apa ayat Quran pun tak apa. Kita bacakan Fatihah. Kita niat pada Allah, nak minta ini, minta ini, boleh juga. Tapi majoriti ulama kalau kita ayat-ayat yang ada cerita yang berkaitan, pasal yang berkaitan. Dulu saya ngobat orang, saya masa itu tak guna pukul, permulaan saya ngobat orang. Pesakit itu kat depan, jemaah kita, ya, keliling pesakit ini, kita bacalah sesudah habis ayat 33 tu, kita akhir dengan hadi jamlati kuntum tu'adun, ramai-ramai ni. Nanti jin sihir dalam badan orang tu, dia rasa panas. Panas. Tapi kadang-kadang dia lawan.
Kalau pawangnya itu pawang Siam ya, dia cakap Siam. Kita baca saja hati yang melatih kuntuntung adun, akhirnya tak tahan. Jin dalam tu tak tahan, akhirnya dia rasa panas, dia keluar. Itu kan kita minta kepada Allah datangkan hakikat panasnya api neraka. Boleh datangkan. Sebab itulah ayat-ayat kau minta kepada Allah, ya Allah engkau datangkanlah panasnya api neraka. Saya fikir Haji faham Memanglah kalau ayat itu memang betul lah ada kaitannya ya. Summum bukmun umyun fahum la yubsirun, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, tu ada 3 tu. Okey. Cukup ya? Kita dah solat kan? Soalannya Bang. Ya. Izin Bang. Ya. Minta pandangan dan nasihat Tuan tentang cerita akhir zaman ni Bang. Kita dihidangkan dalam media sosial macam-macam cerita lah, tentang kiamat lah, tentang Imam Mahdi lah, tentang Bani Tamim lah, tentang Dajjal dan sebagainya Tuan. Dia pun ada hujah-hujah, ada hadis-hadis, dan lebih di hadis akhir zaman ni banyak ya, tapi yang saya pegang satu. Kerana hadis ini saya pelajari dulu. Hadis ini Jibril sendiri yang tanya. Ya. Dia tanya kepada Nabi Muhammad ya. Jibril menyerupa manusia jumpa Nabi Muhammad ketika Nabi dikerumuni ramai sahabat. Pertama sekali Jibril bertanya, "Mal Islam?" Nabi Muhammad jawab dengan rukun Islam yang 5. Soalan yang kedua, Jibril tanya kepada Nabi, bila Nabi yang pertama tadi, "Mal Islam?" Nabi jawab dengan rukun Islam yang 5. Jibril kata, betul. Betul jawapanmu ya Muhammad. Pertanyaan kedua, "Wa mal iman?" Nabi Muhammad jawab dengan rukun iman yang 6. Jibril yang bertanya, "Kak, betul." Jadi sahabat pun bingung, yang bertanya betul. Yang ketiga, mal ihsan. Al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Lalu yang keempat, ni. Oleh kerana hadis ini, pertanyaan Jibril ini ada kaitannya Islam, mal iman wa mal ihsan, maka saya pegang hadis ini betul, memang sahih. Dan tanda hari kiamat yang disebut dalam ayat ini memang betul. Apa dia? Jibril tanya yang keempat, Mas-sa'ah, bila berlakunya hari kiamat? Lalu Nabi jawab, mal mas'ul bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya ini lebih pandai, lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya Nabi Muhammad tak tahu. Jibril pun tak tahu, dia pun tak tahu. Lalu Jibril tanya, kalau gitu, apakah tanda-tandanya? Wa ma asratuha. Apakah tanda-tanda hari kiamat itu? Yang pertama, tandanya, kata Nabi, idza wulidatul amatu sayyidaha. Apabila hamba perempuan melahirkan tuannya. Pagi tadi, imam di masjid saya, dibacakan hadis ini. Dan dia baca keterangannya dalam buku itu. Keterangan dalam buku itu, saya fikir tak betul. Karena keterangan dalam buku itu, begini. Besok, di akhir zaman, orang Islam perang-perang, orang Islam pun menang, dapat menawan wanita-wanita, jadi wanita-wanita itu jadikan hamba. Akhirnya hamba-hamba itu melahirkan anak. Nah itulah
hamba melahirkan tuannya. Sebenarnya hamba melahirkan tuannya ini maksudnya apa? Tanda akhir zaman yang pertama apabila ramai anak yang derhaka. Ramai anak yang derhaka, ibu-ibunya, mak-maknya dijadikan kuli. Kenapa sibuk? Isteri dia pun kerja. Nak cari apa pembantu rumah susah. Mak jaga. Ini kan mak melahirkan tuannya. Betul tak? Betul tak? Ketika saya belajar, pesara saya pun sebut sama. Akhir zaman banyak anak-anak menjadikan ibu bapa sebagai kuli. Betul kan? Ini satu. Ini betul. Saya fikir ini betul. Yang kedua, apabila orang-orang yang duduk di padang pasir, yang miskin, yang tak pakai kasut, mengembala binatang ke sana kemari, mondar-mandir di padang pasir, berlumba-lumba mendirikan rumah yang tinggi, yatatawalunal bunyan. Ini berlaku tak di Mekah? Ya, keluarga Saudi itu dulu pengembala kambing. Jadi orang apa ni? Orang Badawi. Tapi yang kan keluarga Saudi ini Saudi. Sebab orang Arab Saudi itu kalau kita baca lambang-lambang Yahudi, Israel sekarang sama. 9 lambang ke 10, 11 lambang. Termasuklah bulan sabit yang diletak di atas apa? Menara Mekah tu. Kedudukan bulan sabit itu orang Yahudi letakkan macam itu. Kalau Islam bukan macam itu. Cuba tengok. Termasuklah juga apa? Lambang tulis dia. Ya? Lambang 3 segi. Ada 10 ke apa? Betul sama. Dari mana ini raja-raja Yahudi ini, raja-raja Arab Saudi dapat? Pasal datuk nenek mereka asalnya Yahudi. Semua orang menerangkan keturunan Arab Saudi ini memang asalnya Yahudi. Tapi mereka beragama Islam. Dan memang sekarang berlumba-lumba ya, dirikan rumah tinggi-tinggi ini Mekah, Madinah. Tak salah saya sekarang ni hotel yang terbesar di dunia di Madinah. Ya. Berapa tingkat, berapa ribu bilik dia. Satu masa dulu hotel yang terbesar yang ada di Genting. Saya lupa lah, semua ada tu. Tapi sekarang sudah dikalahkan hotel yang ada di Madinah. Tonton boleh tengoklah tu. Jadi itu berlumba-lumba mendirikan rumah tinggi-tinggi ini kan sudah berlaku di mana-mana. Betul tak? Jadi betul. Anak melawan bapa, mak sudah ramai. Manusia sudah buat rumah tinggi-tinggi. Rumah-rumah tinggi-tinggi di Kuala Lumpur tu penuh tak? Penuh tak? Jawablah sendiri. Cuba pergi tengok. Kalau ada satu bangunan besar tu 40 tingkat, ada berapa unit rumah, berapa yang diduduk? Berapa yang diduduk? Kalau penuh padat tuan-tuan, susah nak keluar. Tapi orang buat juga. Di seluruh dunia bangunan Malaysia yang tinggi nombor 1. Sekarang ada lagi yang lebih tinggi lagi. Ada lagi. Tingginya tu bukan kira meter ya, kira kilometer pula. Karena apa? Satu kebanggaan. Kita sendiri pun bangga kan. Oh, Kuala Lumpur banyak rumah tinggi-tinggi. Saya baca tuan-tuan rumah tinggi-tinggi ni.
ada satu badan peneliti rumah tinggi-tinggi ni. Kuala Lumpur tu jatuh nombor 1 apa? Dari segi apa? Reka bentuk. Nombor 1. Mungkin tuan-tuan tak baca. Ada tak baca? Alah. Saya tua baca. Saya terbaca dalam apa pun dah lupa saya. Dalam The Star tu apa. Kalau tu jatuh nombor 1 reka bentuknya. Munasabahlah. Rupa keris ada. Tabung haji tu cuba tengok. Tabung haji tu macam orang perempuan pinggang ramping. Betul? Ada bangunan apa lagi? Telekom macam keris. Itu memang tu saya baca satu asal mereka sehebat Malaysia. Yang paling banyak johannya apa? Hong Kong tak salah. Paling banyak Hong Kong. Munasabah lah sana, tanah susah Ada macam-macam lah. Jadi ini yang kedua manusia sudah berlumba-lumba, terutamanya keluarga Saudi itu sendiri. Yang dulu asalnya pengembala kambing, dia dapat menguasai Mekah Madinah, jadi raja, kemudian dapat kemewahan kerana minyak, binalah rumah tinggi-tinggi. Ini 2. Satu lagi, saya lupa satu lagi Satu lagi yang ketiga, apabila yang baik itu jadi buruk, yang buruk sudah jadi jahat. Jadi yang buruk jadi baik, yang baik jadi jahat. Sudah terbalik. Ini tiga-tiga ni sudah ada. Pasal apa? Saya yakin ni sebab Jibril sendiri tanya, Rasulullah sendiri jawab, ada kaitannya dengan asas Islam, iman dan ihsan. Yang lain tu saya tak minat. Baca-baca tapi yang saya minat ini. Memang sekarang sudah ada. Tapi tuan-tuan bila cakap akhir tu, kalau 10,000 tahun lagi akhir tak? Akhir juga. Akhir zaman 10,000 tahun lagi pun akhir zaman juga. Sebab Nabi itu akhir zaman dah. Nabi tak akhir. Cuma kita yakin memang sekarang ni akhir zaman. Tapi janganlah ditetapkan tahun 2024, tahun sekian-sekian. Itu tak boleh. Allah saja yang tahu. Sebab dalam Quran ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Ya Muhammad, kau ajarkan kepada umatmu, apa saja makhluk di langit dan di bumi tak tahu yang gaib kecuali Allah. Habislah. Kejadian ni, kiamat ni, akhir zaman ni Allah saja tahu. Kita tak tahu. Nabi sendiri pun cakap, inni la'alamul ghaibah. Sesungguhnya aku tak tahu yang gaib. Lau kuntu a'lamul ghaibah lastaqsartu minal insi minal Lau kuntu a'lamul ghaiba lastaqsartu minal khairi wa ma masyanis su. Kalau aku tahu yang gaib, nascaya aku boleh buat banyak kebaikan dan tidak ada keburukan menimpa aku. Nabi tak tahu. Sebab itu dalam peperangan Nabi jatuh dalam lubang semua sampai patah-patah gigi. Nabi pun tak tahu. Kalau Nabi tahu takkan Nabi pergi perang. Itu Quran semua. Tapi yang penting tadi lah, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Malaikat di langit, manusia di bumi tak tahu yang gaib kecuali Allah. Habislah.
Tapi kalau kita tengok akhir zaman ni, ya, kan apa ni, kiamat ni kan, dunia ni artinya tua, ya. Tuanya dunia ini kita dah nampak kan. Itu memang pasti, ya. Apa saja yang di dalam bumi sudah dikeluarkan, betul tak? Udara sudah diteroka oleh manusia, ya. Manusia sudah terbang. Itu menunjukkan bumi ni dah tua dah. Korek sana, korek sini, minyak sudah dikeluarkan. Tua tak tu? Selain daripada itu, bumi ni dah sakit. Tuan-tuan tidak perasan, bila buat rumah tinggi itu, foundation tu berapa ratus kaki, entak, sakit tak bumi? Sakit tak? Cuma kita tak dengar je. Kita tak dengar. Kalau nak tanya bumi boleh. Tapi dengan orang Wahabi, ni karut. Satu masa dulu, ya, orang di Perlis tu, dia tanya seorang ustaz ahli sunnah, boleh tak kita bercakap dengan pokok? Kalau saya ada, saya jawab boleh. Boleh. Benda-benda macam ni semua tuan, betul, boleh bercakap. Kita boleh cakap dengan dia. Tapi cakap dia, kita tak dengar. Kita cakap dengan dia, dia dengar, dia tahu. Apa pokok, apa saja, dia tahu. Sebab apa? Alladhi antaka kulla syai'in awwala marrah. Allah lah yang mencakapkan tiap-tiap sesuatu ketika hidup di dunia. Alladhi antaka kulla syai'in. Allah lah yang mencakapkan tiap-tiap sesuatu. Sebiji abuk pun sesuatu boleh bercakap. Saya dapat kaedah. Saya yakin tiap-tiap sesuatu tu dia boleh bercakap, dia boleh kita ajak bercakap. Tapi cakap dia kita tak dengar. Pengalaman saya. Nak dengar tak? Masa saya belajar di sekolah Arab Keluang 56 sampai 58. 59 saya belajar di Kolej Islam. Ketika itu saya mabuk dua perkara. Pertama, mabuk udang. Bila mabuk udang, bau udang saya tak boleh. Kedua, mentimun. Mentimun tu kerana balik kampung, masa cuti, kita buka kebun, ya. Ladang apa ni. Masa tu ada pemuda kampung, dia buka ladang sayur. Antaranya yang ditanam ialah mentimun. 2 ekar. Bila berbuah mentimun ni, kita masuk dalam ladang tu, kita ambil makan. Kita tak basuh dengan apa tu, dia punya apa? Dia punya getah, ya. Jadi saya mabuk. 2 perkara ni mabuk. Bertahun-tahun. Kalau orang potong mentimun tu, saya tahu pun macam, satu macam lah. Udang dengan tu. Bertahun. Dalam tahun 86 ke 87, entah macam mana saya terfikir, mentimun ni boleh bercakap dalam hati saya. Udang pun boleh bercakap. Jadi entah macam mana saya pun dapat idea, saya ambil wuduk, saya baca 3 kul, 3 selawat Nabi. Lepas tu saya ambil mentimun. Saya pegang, bagi salam. Assalamualaikum, wahai mentimun. Kalau aku salam, aku minta maaf. Lepas tu, saya bawa mentimun tak mabuk lagi dah. Boleh makan sampai sekarang. Betul tak? Lepas tu, udang pun saya buat macam tu. Hilang. Sampai sekarang boleh makan udang balik. Alhamdulillah. Jemaah saya, anak dia tu umur 5 tahun. Tak boleh bau. Tak boleh bau apa ni? Durian. Susahlah dia suka makan durian. Anak kecil ni tak boleh bau.
dia dengar cakap saya ni, dia pun buat. Assalamualaikum. Durian, aku wakil anak aku yang kecil ni. Minta maaf kalau dia salah. Terus anak dia boleh makan. Betul tak? Mentimun, dia boleh dengar cakap kita, tapi cakap dia, kita tak boleh dengar lah. Ini satu ilmu macam karul, tapi betul tuan-tuan. Sebab ada dalil tadi, allazi antaqa kulla syai'in. Syai'in tu tidak ada alif lam tu. Allazi, Allah yang antaqa mencakapkan kulla syai'in, tiap-tiap sesuatu. Itu dalilnya. Kebetulan ada pengalaman saya. Cuma kita tak dengar lah. Kalau kita dengar, itu hantu lah ya. Cukup Ada apa lagi? Cukup? Cukup. Setakat ni sajalah. Minta maaf lah kalau salah. Tapi kesimpulannya itulah. Fikirlah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah jadikan kita, tingkatkan derajat kita ke tingkat ihsan menjadi seorang muhsin. Ini di akhir zaman jarang orang yang sampai ke tingkat ihsan. Kita dah ikut tarekat Naqsabandiyah ni, beramallah betul-betul. Mudah-mudahan satu masa Allah pilih kita jadikan seorang muhsin. Yang lagi penting apa dia? Apa tiket kita nak mati? Apa tiket kita nak mati? Allah, 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 Allah. Itu yang paling penting ya. Allah, Allah, Allah. Baru-baru ni beberapa bulan lepas, ayah pada Ustaz Suhaimi, Ustaz Daud, ayah Ustaz Suhaimi ni Ustaz juga Ustaz Daud dia meninggal. Memang dia pun ahli zikir. Dia meninggal petang, dimandikan besok. Seluruh anggotanya lembut. Ini memang disebut dalam Quran. Ayat 23 surah Az-Zumar. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Memang kalau kita masa nak meninggal tu sebut Allah, Allah, Allah terus sampai roh kita berpisah. Tubuh kita jadi lembut. Summa talinu, kemudian lembut. Juluduhum anggota. Wa qulubuhum dan juga hati. Saya bertemu orang yang akhir hayatnya tu sebut Allah Allah tu, saya boleh bilang yang pertama Haji Rahman, murid Tuan Guru. Dia duduk dekat Felda Koyan 3. Yang kedua jemaah kita, murid saya Haji Osman dekat kampung Sungai apa? Kampung Sungai apa tu? Ara, Kayu Ara ya. Yang ketiga Dr. Pauziah di Pulau Pinang. Isteri pada Jasmi Yang keempatnya seorang mak kepada jemaah kita. Mak jemaah kita ni masuk hospital dah beberapa minggu. Tapi jemaah kita ni satu hari dia tengoklah mak dia kat hospital. Dia telefon saya, Ustaz, mak saya ni kat hospital dah sekian minggu. Tapi saya datang ni, saya tengok mak saya ni macam nak meninggal. Apa yang patut saya buat? Saya tanya dia, mak awak dah baik? Belum. Nah, kalau macam tu, awak ada wudu tak? Ada. Awak ambil kursi, duduk dekat telinga mak awak tu. Awak talkinkan dia, ajarkan dia, mak sebut Allah, 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 Allah. Mak ikut mak. Awak jangan tinggal sehingga mak awak itu betul-betul meninggal. Ya, jadi murid saya ni pun ajarlah Allah, Allah. Mak dia boleh ikut sampai meninggal, sampai betul-betul roh tu keluar.
Barulah ya. Masa itu waktu asar lebih kurang. Dimandikan besok. Dia telefon saya, mak saya baru meninggal. Tuan, siapa besok mandikan? Tu adik-beradik saya lah, adik-beradik perempuan. Nanti awak tanyalah lepas mandi, tanya macam mana. Bila dia mandikan besok tu, dalam pukul 10, biasa ya besok paginya. Adik-beradik ini bagi laporan, dia kata semua lembut. Orang hidup. Sedangkan pakar-pakar perubatan, selepas orang itu meninggal, 5 hingga 6 jam. Kalau begitulah lurus, kalau lurus 5 hingga 6 jam. Ada lagi 2-3 orang ya, yang sama macam tu. Tapi akhir sekali kalau kita zikir bukanlah bertujuan untuk lembut anggota kita. Ya. Kita zikir itu untuk ingat Allah saja. Tanda kasih kita kepada Allah, sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah rahmati. Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi seorang muhsin. Inna rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Cukuplah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqil wajibin alaina. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata istiqamata ala syari'atil qur'atil bayda. Allah ja'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman ala haqq. Allahumma munnu alaina bil hitamati istiqamati ala syari'atil qur'atil bayda. Allahumma taf alaina akmal al-futuh washrah sudurana wa syurur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-adhar wa asbil akhyar wa sallim tasliman katsira ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim ya hadiyal mudillin ya nasirul muslimin ya rahimud du'afa wal masakin. Ij'alna min awliyaikal muttaqin, ij'alna min awliyaikal muttaqin, ij'alna min awliyaikal muttaqin wakhshurna fi zumratil muqarrabin warzuqna khairad darain wa fatna min syarri kaunaini. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.